Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai kita menunaikan solat sunat tarawih, witir dan doa yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi. InsyaAllah tu tengok. Tak, tadi setting balik kan? Jom tengok. Okey. Kita maaf gangguan teknikal. Baik, pertamanya terima kasih kita ucapkan kepada yang bagi Ustaz Ilyas di atas kesudian hadir pada malam ini di program Login Pahala Surah Al-Iman, Take 5 Tazkirah Ramadan. Ini antara program yang disusun oleh pihak Pusat Surau. Pada malam ini adalah program yang pertama melibatkan selebriti dakwah. Jadi sekali lagi terima kasih pada Ustaz di atas kesudian hadir pada malam ini. Dan insyaAllah sama-sama kita mendengar, insyaAllah lebih kurang masa 30 minit ke 40 minit lebih kurang lah ya, untuk sama-sama kita mendengar tazkirah daripada yang bagi Ustaz. Jadi tanpa meninggalkan masa, saya persilakan bagi Ustaz untuk memulakan tazkirah pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di bulan Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih pada pengurusi dan ahli jawatan kuasa Surau Al-Iman Taman Puchong Utama. Semoga semuanya dirahmati Allah dan moga-moga amal kita diterima Allah. Amin. Sebagaimana dalam doa Tuan Imam kita sebentar tadi, Allahumma ja'alna fi hazihi lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Kita minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah malam yang penuh dengan kemuliaan ini kami semua di kalangan orang-orang yang diterima amalannya, yang sedekahnya, yang solatnya, yang puasanya, zikir dan selawatnya. Allah terima semuanya itu. Dan janganlah engkau jadikan kami di kalangan orang-orang yang rugi, mardudin, mardud, iaitu golongan orang yang ditolak amalan-amalannya itu. Na'udzubillah min zalik. Tapi oleh kerana kita tak faham makna doa tu, amin sajalah apa tu imam minta ya. Kita amin je lah. Untung jadi imam ni, dia minta kan, kita amin dia belakang ni. Mengantuk-mengantuk pun amin sajalah. Syukur pada Allah, malam ini atau dalam Ramadan pada kali ini seolah kita ada satu gelombang positif yang baru. Bukan positif Covid, gelombang positif dari sudut kemeriahan kita mengimarahkan surau kita ini, yang mana nak dibandingkan dengan 2 tahun sudah suam-suam sajalah akibat kerana pandemik ataupun wabak Covid Corona itu sendiri. Namun pada tahun ini berkesempatanlah kita, selain dapat mendapatkan soft dan seterusnya, kita dapat melaksanakan banyaklah ibadah-ibadah secara suasana SOP yang telah dilonggarkan. Bagi orang beriman, sebenarnya ini merupakan satu kemeriahan bagi dia. Orang yang kurang iman dia, meriahnya pada apa? Meriahnya adalah kerana bazar kembali dibuka. Bagi dia, oh itu syok sangat tu. Pada dia, maaf, orang iman tak apa nak ada sangat ni, rapat surau majlis buka balik, tak ada benda bagi dia, tak ada beza sangat. Okey lah. Oh dapat, oh selama ni tak dapat. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu dapat tak dapat. So selama ni dia bukan tahu sangat. Oh majlis buka dah, bila buka lah? Kata AJK je boleh pergi, tahun bila tu?
Kau ni tahun bila ni? Orang dah lama dah boleh rapat dah ni. Yang dia tahu, dia nak kejar tepung pelita, lompat tikam, roti john, murtabak telur baso, nasi lemak anak dara, ibu tunggal mak janda. Itu sajalah kopi gantung viral perlis. Yang tu saja bagi dia. Lepas makan maghrib selesai, lena tidur. Isyak tengah malam nanti sembahyang tarawih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada. Ni bagus ni, alhamdulillah, syukur, tanya meriah. Tengoklah siapa pengurusi kan. Tu kena ingat tu. Baik itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini saya nak bawakan satu tajuk yang berkaitan ataupun yang bersempena juga dengan tema seseorang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, iaitu jangan gopoh, jangan kalut. Bila kita berpuasa, salah satu daripada pantang ataupun the do's and the don't ataupun pantang larang seorang yang berpuasa adalah menepati waktu ataupun time managementnya mesti kena betul. Dia puasa atau Ramadan, khususnya puasa dalam Ramadan ni mengajar kita supaya betul tepat waktu, jangan terlebih dan jangan kalau boleh terkurang sekalipun. Sebab itu kalau kita tengok Ramadan ataupun maghrib dalam Ramadan ini adalah waktu yang saya ingat semua orang ambil tahulah. Kalau nak banding dengan bulan-bulan lain lah, bulan-bulan lain kalau kita pergi rumah kawan kita kan yang luar negeri, yang mana bukan Selangor ke atau luar kawasan sikit, kita pergi rumah dia, kita tanya dia maghrib sini pukul apa? Dia kata sini 7 kalau dah ulang 7 tu kat 3-4 kali tu maknanya dia tak tahulah tu 7 lebih lah. Apa lebih? Mana lebih? Cakaplah 7 berapa? Dia kata macam ni lah, lepas habis water berita kau semayang lah. Kira pukul 8 dia tu dah confirm maghrib tu, takkan pukul 8 tak semayang lagi. Teruk sangat. Kalau Ramadan, jangan cakap 7 lebih, semua orang akan punctual. 7 berapa? 24, 23, 22. Boleh gaduh. Boleh gaduh. 22 tu semalam, hari ni dah 21, 7, 21 hari ni contoh boleh gaduh. Maknanya agama kita mengajarkan bahawa puasa ini mendidik supaya jadi orang yang pancul, tepat pada waktunya. Namun tepat juga, jangan gopoh sangat. Walaupun saya ingat isu ini telah semua sedia maklum dah, iaitu beberapa tahun sudah pun dah jadi isu ini, iaitu azan dilaungkan awal daripada waktunya. Dan baru-baru ni di sebuah stesen radio di tanah air kita ni pun dia disiarkan azan tu awal pada waktu dah. Kan, jadi pakat kena qada belakalah. Walaupun kita mau tak mau kena telan jualah, khususnya orang-orang yang berpandukan radio pada ketika itu. Sebab dia memang hukum dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih cahaya siang dari benang hitam kegelapan malam, iaitu fajar, subuh. Puasa kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu maghrib malam. Al-Baqarah ayat 187. Maknanya dalam ayat ini batas garis sahur Allah dah tetapkan. Batas garis bila nak berbukanya itu atau maghribnya itu juga dinyatakan tepat dan jelas. Tak ada samar-samar. Lebih kuranglah 22, 23. Alah, kira lamsam sajalah. Bukan mana lamsam-lamsam, tak boleh. Misap-sap soya, tak boleh. Dia mesti tepat waktu. Jadi apa sedikit kita katakan insiden yang berlaku pada beberapa situasi sebelum ini mengajar kita bahawa dalam hidup bukan semua benda boleh berlebih kurang. Asal boleh, asal maghrib tak boleh macam tu. Padahal dalam Islam kita kalau nak diikutkanlah, kalau nak ayatnya lebih kurang, kita puasa daripada subuh pagi tadi ni sampailah ke maghrib, kira-kira dalam 13 jam lebih, kurang lebih kita puasa. Kalaulah 7.24 maghrib, boleh atau tidak 7.22 kita berbuka? Beza 2 minit je. Tak, kalau kita nak cakap soal bawa bincang lah kan,
13 jam kot, takkan 2 minit mau kira. Faham tak? Faham tak? Ini maksudnya kalau bahasa sembang lah. 13 jam aku boleh tahan tak kalau 2 minit mau kira. Sui mah. Apa mau kira 2 minit saja? Tak boleh. Islam ni dia tegas. Dia mesti ada ketegasan di situ. Kalau kata 24, 24. 24. Dan berbuka pula, kau jangan nak melewat-lewat. Tepat waktu, makan terus. Jangan duk kalik-kalik, elek lu, basuh pinggan, cari sudu, cari basuh tangan, cari... dah. Buka terus. Apa ada di tangan, telan. Tisu, janganlah. Kurma lah, yang kurma lah. Jadi maknanya, Islam mengajar kita, mesti tepat waktu dan jangan sampai gopoh. Betul, kita dulu-dulu memang harapkan azan radio saja. Dia kalau nak ikutkan, kita buka puasa ni masuk waktu ke tunggu azan? Yang sebenar-benarnya, tunggu masuk waktu ke tunggu azan? Masuk waktu. Azan tu ia hanya sekadar menandakan. Kan bahasa DJ kan selalu macam tu. Ya kan, berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu. Tanda saja. Tanda. Kalau tuan-tuan betul harapkan Tok Bilal saja azan, saya takut sekali-sekala Tok Bilal ni dia buat khianat. Kan, korang dah 25 hari bantai makan dulu. Aku dah kering tekak berurat keluar ni. Aku apa biji kurma pun tak telan lagi, semata-mata nak pancul punya korang buka dulu. Tak ada, aku dulu makan. Bantai kurma 7 biji kan? Orang di rumah semua kurma dah macam ni, dah tunggu bila nak azan ni, bila nak azan. Tak pun mana nak tutup bila tu tengok drama dulu ke relax lu, tak payah. Lupa azan dah 7.45 dah tak azan lagi. Sial orang kampung. Lepas tu kita kata berbuka bukan tunggu azan, tunggu masuk waktu. Jadi kalau dah kata masuk waktu ni, artinya semua kena ambil tahu. Semua kena ambil tahu. Zaman sekarang saya ingat tak ada alasan lagi dah. Bukan macam zaman dulu tengok langit. Boleh dah. Kamu tengok macam tu. Tak boleh. Dia mesti ada ketetapan dia, sistem dia. Sekarang ni banyak dah. Takwim ada, apps ada. Banyak dah kita punya orang panggil apa? Sistem penentuan masuknya waktu tu. Dah tak ada alasan lagi dah. Dulu sungguh radio. Memang saya lah antaranya duduk tepi radio tu. Radio ni pula DJ kadang nakal juga, dia banyak gambus. Dulu kan, deng 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 deng. Ya, itu dia. Para pendengar sekalian, muslimin-muslimat, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu buka puasa, berkawasan-kawasan semua tu dengannya. Sebelum kita nak buka puasa, kita dengarkan lagu terbaru dari Rabbani, Pergi Tak Kembali. Yeah. Kita ni kurma tu daripada 6.45 pegang dah. Dia boleh bantai Rabbani Pergi Tak Kembali. Kan ada juga Pergi Tak Kembali sekali ni hari DJ ni dakar sungguhlah. Siap ada telefon stesen radio, tolong azan sekarang. Siap telefon lah dulu. Orang cerita lah nak buat nakal dulu kan, zaman Yellow Pager tu. Telefon dia DJ azan sekarang. Aku lapar dah ni. Boleh paksa DJ suruh pasang azan tu. Dulu. Sekarang ni macam-macam lah. Sekarang dah tak ada gambus lah. Sekarang ni semua iklan sedekah manjang. Sedekah telaga, sedekah itu, sedekah ni. Macam-macam ustaz tu, ustaz ni entah mana tu, macam-macam lagi tak masuk waktu. Tak apa, kurang-kurang masing-masing kita kena faham. Sebenarnya berbuka adalah dia punya penetapan dia masuk waktu, bukannya azan. Azan sekadar menandakan saja. Jadi apa yang boleh kita belajar di sini ialah muslimin muslimat semua, jangan gopoh, jangan kelang kabut. Tenang. Sayang kita punya puasa daripada pagi tadi menahan semua. Takut sayang hanya seminit 2 saja dah habis batal puasa. Pasal-pasal kena qada pula lepas daripada Ramadan, Syawal nanti kena ganti pula. Sebab itu dalam Islam gopoh atau terburu-buru ini Nabi SAW menyifatkan bahawa perangai gopoh kelang kabut ini merupakan sifat daripada cetusan syaitan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kata baginda Nabi, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah.
Kelam kabut, gopoh itu adalah cetusan daripada setan. Dan bertenang-tenang itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gopoh itu cetusan daripada syaitan, dan bertenang-tenang itu adalah daripada Allah. Memang kita dalam hidup ni ada setengah keadaan, kadang kita rasa tak sabar, padahal benda tu depan mata dah kan. Benda tu dah depan mata, jadi tak tahu, jadi macam hilang pertimbangan dah. Tak sabar rasa. Boleh sabar dah. Kau lagi 2 minit kau boleh terekam dah tu semua roti john. Sabar boleh tak? Tak boleh, dia geram. Dia nak jadi sawan semua dah. Geram. Sabar. Jangan gopoh. Tenang. Sama lah macam kita dalam bekerja. Boleh sabar tak? Sikit lagi kau akan naik 48. Faham tak? Yang kau sibuk nak cantah orang, tikam belakang, tabur pasir dan periuk nasi orang ni, apa hal pasal kita? Memburukkan orang tu semata kau nak pijak dia, kau nak naik grade 48. Faham tak ni? Tak faham tak apalah. Sabarlah. Kau punya time akan sampai nanti. Kau tak sampai, pencen tu je lah. Sabarlah. Sibuk dia nak kerja ke, nak naik tu, nak naik dia skim gaji ke apa, nak naik. Sabar. Sampai masanya 7.24 makan. Isteri kau pun memang halal. Sabar. 7. Ni payah cerita lebih-lebih tuan. Sabar. Sekejap lagi, sikit lagi dah. Insya nanti buatlah aktiviti co-curriculum yang sebagaimana telah dirancang sebelum ini. Itu pasal jenis kahwin bulan Syakban kan, tu yang tak tahan tu. Gatal kahwin bulan Syakban, tu yang tak boleh tahan tu. Kahwin jauh-jauh sikit. Sebab itu dalam hidup kita sebenarnya diajar dalam Islam, jangan gopoh, jangan kelang kabut. Apakah di antara bentuk-bentuk gopoh gapah yang dilarang dalam Islam khususnya? Pertama, kita dilarang atau agama kita tak membenarkan kita ini gopoh dalam berdoa. Satu, jangan gopoh dalam berdoa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yazalu yustajabul abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'atu rahim ma lam yasta'jal. Apa kata Nabi? Seseorang itu bila dia berdoa pada Allah, selama mana doa dia tak mengandungi dosa, yalah kau dia nak ngintai, nak skodeng, ya Allah betul-betul line clear malam ni ya Allah. Itu doa dosa, doa ke arah maksiat tak jadi. Dan ya Allah, doa ke arah memutuhkan silaturahim. Ya Allah minta Allah penakan aku meninggal kan. Dia dah stage 4 dah tu, meninggal. Ya Allah meninggal. Doa apa benda doa macam tu? Doa-doa macam tu dia tak masuk senarai yang Tuhan nak perkenan tu, tak. Dan selagi mana doamu itu tidak secara tergesa-gesa, Nabi kata malam yasta'jal. Apa makna tidak gopoh dalam berdoa? Maka para sahabat pun tanya Nabi, ya Rasul, mal isti'jal, macam mana doa tu dalam keadaan gopoh gapah? Adakah lepas beri salam tu imam Allah tak sampai 15 saat ni doa macam tu. Bukan, itu bukan makna gopoh dalam berdoa. Walaupun bolehlah lebih kurang juga aku ada agak macam tu. Tapi gopoh dalam berdoa ni maknanya qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda zalika wa yad'u du'a. Nabi kata orang tu dia berdoa, sampaikan keluar di mulut dia kata malah doa sama tak dapat pun. Kat 2 tahun dah doa Covid tak hilang Covid makin beranak dia dah kurang-kurang apa dekat kurang-kurang. Pas ni kata nak ada Megatron pula lagi. Serupa ya. Orang yang bermulut macam itu, dia doa tak? Dia doa. Tapi hujung-hujung doa dia beranggapan bahawa Tuhan ni sibuk kot. Allah Ta'ala ni sibuk kot duk urus orang lain banyak. Lupa kot kita ni. Lupa dah Ustaz. Tak makbul pun. Lama dah doa. Ustaz mana atas doa kat TV tu, doa hilang Covid tu. Sama tak hilang Covid. Yang baca tu pun kena kot Covid. Yang baca doa pun kena Covid juga. Baca. Itu maknanya gopoh dalam berdoa. Apa maksud? Engkau baru doa baru beberapa ketika, lalu kau mengharapkan doa kau terus makbul, tiba. Mana boleh? Sabar, tenang, relax. Kalau tuan-tuan pernah dengar dalam sirah Nabi SAW, Nabi kita waktu berhijrah ke Madinah, masa tu Islam punya orang Islam punya semayang kiblat ngadap ke mana?
Awal-awal dulu masih menghadap ke Masjidil Aqsa, masih menghadap Palestin, Masjidil Aqsa. Bila menghadap Masjidil Aqsa kan sama dengan orang Yahudi. So pokok Yahudi ni gelak kan? Benda Islam sama je kita. Dia kata kita tak betul, dia sama, kita arah sama. Jadi Nabi ni berdoa pada Allah agar kiblat tu dihalakan ke arah Masjidil Haram kita sekarang ini. Nabi berdoa, doa. Tuan-tuan semua agak-agak Nabi kita tadah tangan doa minta pada Allah agar kiblat tu dialihkan ke arah Masjidil Haram Mekah hari ini. Berapa lama? Maknanya Nabi tadah minta. Lalah Allah Ta'ala makbul tak last sekali? Yalah makbul, tak makbul ngadak mana selama ni yang makbul. Tapi sebelum nak makbul tu, permohonan tu berapa lama nak approve, nak lulus? Berapa lama? Kata ulama sirah 17 bulan. 17 bulan daripada hari pertama Nabi menadah tangan doa. Kalau 17 bulan tu nisbah tahun berapa? Setahun? Lebih kurang setahun setengah kan? Tuan-tuan bayangkanlah yang menadah tangan minta alih kiblat tu kekasih Allah. Dia Nabi. Patutnya seorang Nabi ni kalau dia tadah tu juga dapat. Tapi tak. Dan Nabi pun minta benda tak elok ke? Benda untuk kepentingan dia ke? Tak. Minta untuk maslahat umat. Kiblat, benda besar. Pun Allah makbul setelah 17 bulan. Setahun setengah baru makbul. Kita yang tak Nabi ni baru petang semalam berdoa. Tak dapat pun. Kau ingat kau minta dengan pak saudara ke apa? Minta password kat pak saudara boleh lah wifi. Budak-budak sekarang kan macam tu, pergi rumah pak saudara, paman-paman dia, wifi. Ni nak main game, wifi. Pang aku bagi bersepai. Wala salam wala kalam, apa pun tak ada cakap. wifi. Budak-budak sekarang geram rasa. Ingat, jadi kita pun sama. Dalam Ramadan ni tolonglah jangan kelang kabut, relax, tenang, doa dan terus doa. Dia orang tak dapat lagi. No. Doalah lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Itulah falsafah dalam berdoa. Sungguh. Sebab makbulnya entah-entah bila kita dah meninggal. Ya Allah, jadi kalau anak aku ni budak surau, ya Allah. Pergi kat surau tu tapi duk entah buat curi selipar orang ke apa tak tahulah. Ya Allah, bagilah anakku soleh ya Allah, jadilah anak aku ni ya Allah rajin sembahyang tepat waktu, sah pertama duduk depan belakang imam tak apa ya Allah, bagi aku jadi imam tu lah ya Allah. Kat bertahun mak tu doa. Rupa mak tu dah meninggal, baru anak tu entah dapat Lailatul Qadar ke apa kita tak tahu, baru anak tu jadi baik, jadi soleh. Ni ceritalah dulu saya ingat di satu perumahan kita pun duduk situ dulu ni. Budak tu sampai orang kampung sumpah seranah dia tahu. Dia satunya bapak dia meninggal, mak dia menikah dengan orang lain. Dia ni anak yang macam orang panggil apa? Tak tentu arah hidup ni. Sampai orang marah dia. Yang curi kampung kan, curi ayam lah, curi apa? Yang curi tu dia kepala. Tapi takdir Allah Taala siapa sangka kan hari ni jadi Tok Bilal masjid. Dia mari masjid buka innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak boleh bagi hidayah pada orang yang kau sayang. Hidayah tu milik Allah. Dakwah tu tanggungjawab kita. Pihak surau aturkan program Ramadan tak Ramadan ke apa, marilah penceramah mana sekalipun, itu usaha kita. Lebihnya Allah yang gerakkan hati-hati kita. Doa dan doa jangan pernah tinggal. Walaupun ada setengah-setengah ibu-ibu ni ada frah dia kata sama anak tak berubah. Tak, jangan kata begitu. Kadang mungkin anak kita sekarang di hadapan mata kita nampak tak seperti yang kita harapkan, tapi mana tahu satu hari nanti kelak Allah gerakkan hati dia boleh berubah jadi jauh lebih baik dari yang kita sangka. Itu yang pertama, jangan gopoh dalam berdoa. Satu. Yang kedua, kita dalam Islam dilarang sama sekali gopoh apa? Yang kedua, jangan gopoh makan walaupun sudah iqamah. Nabi SAW bersabda, "Iza kana ahadukum 'ala at-ta'ami fala ya'jal hatta yaqdiya hajatuhu minhu wa in uqimatis shalah." Kata Nabi, kalau sekiranya kamu tengah duk makan, tiba tengah dan makan tu pula Nabi Ustaz, jangan gopoh, relax. Sempatlah yang makan selang air ke apa, tenang, relax, jangan kena buat. Walaupun pada ketika itu sudah pun nak orang dah nak semayang dah. Tu bila Allah akbar asyhadu an la ilaha illallah, cepat sumbat menedan ni.
Umur hidung kau masuk. Tak, sabar. Makan, kasih settle. Jangan kelang kabut. Oh, rupanya Islam macam tu Padahal kalau ikutkan antara makan dengan semayang. Dah. Islam kata, relax dulu. Makan sampai selesai dulu, lepas tu semayang. Pasal kalau kau kelang kabut sangat pun, kau takut tengah semayang kau terbayang yang makan tadi tu. Kan? Orang baca doa lain, kau teringat murtabak tu, ya aduh. Pasal dia masa dia makan tadi pun, dia nampak dah ada budak nak curi murtabak dia. Jadi masa dia tengah semayang, kang hilang murtabak aku ni. Aduh. Lepas tu bunyi budak-budak duk cakap kat luar. Ni siapa punya? Ni siapa punya? Kita ambil boleh tak? Boleh ambil tak? Dalam hati, woi aku punya tu. Aku tengah semayang tu. Habis memang. Tak boleh. Lepas tu, relax. Makan dulu. Tenang-tenang. Jangan kelang kabut. Jangan gopoh. Kalau tidak nanti hara kita semua. Ibadat kita kelang kabut. Saya dulu masa kecil-kecil pernah jadi insiden dulu ni. Insiden macam mana? Dulu kami budak-budak kita buka puasa di surau. Ayah saya polis, jadi kadang jarang ada masa di rumah. Jadi kita ni pun anak-anak ni kadang buka puasa di surau. Ada seorang pakcik tu saya ingat lagi. Azan maghrib buka puasa dilaungkan di surau tu. Orang tengah doa Allahu akbar Allahu akbar. Adil bismillah Allah malakasumtu wa bika amantu pak. Kita makan. Oh pakcik tu marah. Jawab azan dulu. Makan pula. Tunggu dulu. Jawab azan. Dia kata jawab azan dulu. Sibuk makan pula, buka puasa dulu. Nanti dulu jawab azan. Habis azan makan lah. Kami budak-budak kan tak reti. Letak balik kurma tu. Dah ada bekas gigit lah. Hak dalam ni keluarkan balik, letak dulu. Punya rasa berdosa. Sebab pakcik tu lah pada kami, ulama kami. Masa tu kan, letak balik kan batal pula dia. Letak balik. Jawablah dengan perut lapang. Lepas tu Tok Bilal tu pula panjang azan dia. Ngilai-ngilai pula azan dia. Ya salat. Kami pun cepatlah lapang. Rupanya pahaman macam tu salah. Masuk saja waktu, makanlah. Habis tu jawab azan ustaz. Sebenarnya makan dulu. Habis azan kejap lagi kan nak ambil pahala sunat. Apa tu? Baca doa selepas azan. Ambillah masa sekejap, tadah doa Allahumma rabbah hazihi da'wati tammah. Kejap je pun. Walau tengah duk baca doa tu dalam mulut ada kuih Melaka. Allahumma rabbah hazihi da'wati tammah. Makan doa pun nak juga. Boleh lah. Tapi yang penting jangan kelang kabut. Relax, tenang. Jangan kelang kabut. Itu dalam Islam. Punya Islam ni agama rahmat. Dia faham umat dia lapar. Jangan kelang kabut. Relax. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islam mengajarkan supaya jangan gopoh dan jangan tergesa-gesa, khususnya ketika kita nak menuturkan kata-kata. Dalam kita nak melontarkan cakap-cakap ke apa sekalipun, jangan gopoh sangat. Pernah satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Abu Hurairah ini memang sangat dikenali sebagai seorang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Tapi ni sajalah sembang sikit. Abu Hurairah ni tuan-tuan kena tahu, dia masuk Islam umur 60 tahun. Dia masuk Islam umur 60, bukan 6 tahun, 60 tahun. Umur pencen baru masuk Islam tu. Dan dia sempat hidup bersama dengan Nabi kira-kira 4 tahun. Kurang lebih lah. Dia sempat bersama, maknanya mengaji, belajar, menuntut riwayat hadis semua daripada Nabi 4 tahun saja. Tapi 4 tahun itu maksimum dia optimumkan kesempatan yang ada itu. Hingga kan dia jadi salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Tak apalah. Dia tu sendiri Abu Hurairah pernah satu hari dia ceramah, dia mengajar. Tak jauh daripada Abu Hurairah tengah duk mengajar tu, Sayyidatina Aisyah pun dengar sayup-sayup ujung-ujung telinga dengar Abu Hurairah duk ceramah. Cuma bila Aisyah dia dengar Abu Hurairah duk mengajar tu, sampaikan dia kata, innama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu hadisan law addahu al-adu la ahsahu. Kata Aisyah, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menuturkan kata-kata sampai tahap orang boleh membilang patah perkataan Nabi. Apa maksud? Nabi ni kalau cakap satu. Nabi tidak gopoh dalam bercakap sampai apa orang kalau public speaking panggil apa? Fumble ke apa kan? Dia mulut tak ada nak tergeliat apa tu, tak ada. Satu. Sebab itu ramai di kalangan sahabat Nabi mampu hafal hadis.
Kalau Nabi cakap laju, macam mana nak ngapal? Sebab Nabi ni dia punya cakap dia tu seketul-seketul. Bahasa tu senang orang nak hadam, ambil tangkap bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam istilah kita hari ni, selain daripada cakap tu kena cermat, kita juga kena berhati-hati ketika nak bagi sebarang komentar. Orang sekarang ni apa isu sibuk jadi konten. Apa isu sajalah semua nak buat konten. Ulah nak review, nak react semua ni. Ustaz tu tersalah cakap, ini orang terselanjur apa pun dia semua dia nak bagi saya lah berhati-hatilah. Hari ni kita mungkin nampak kesilapan orang, esok lusa macam kita tak pernah ada silap. Dan pada ketika itu kau jangan bising kalau orang ni react kau pula pada ketika itu. Kau boleh buat kat orang apa ingat orang lain tak boleh buat untuk kau balik. Ingat kau seorang saja berhak bercakap. Jangan macam tu. Sebab itu kita diajar supaya betul. Dalam hidup ada benda walaupun dia betul macam mana sekalipun, tak semua keadaan kita boleh cakap. Siti Maryam waktu dia mengandung. Siti Maryam masa dia mengandungkan Nabi apa? Nabi Isa. Dia kata apa? Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar pada Tuhanku untuk berpuasa. Apa makna puasa Maryam? Menahan diri daripada bercakap. Maryam boleh je kan? Dia Maryam ni bukannya apa, pasal dia kan perempuan solehah, perempuan baik, perempuan masjid. Makcik-makcik kira nak buat menantu lah, bagusnya. Mana nak dapat, dia baik sangat. Tiba-tiba mengandung, tak ada laki apa, kahwin kompang apa tak ada, tiba dia mengandung. Marah. Orang kampung rasa macam kena scam, faham? Macam kena tipu. Maaf, kalau dia tu jenis perempuan gedik-gedik, duk hai-hai, banyak-banyak pun dia layan, ada manis pun dia layan, TikTok pun bergedik-gedik, banyak jaga Petropam pun kau layan, tiba ada dalam perut tu, itu lain story, itu cerita lain. Ini perempuan jaga mata jalan, menunduk, kalau angkat tu terlanggar tiang lah, maknanya memang solehah sungguh ni. Jalan orang cakap kosong, subhanallah, insya-Allah. Kau mengandung, tak ada apa bunyi angin, tak ada, kau mengandung, apa cerita ni? Waktu tu Maryam dia nak cakap tak? Geramnya aku nak cakap. Kalau ikut kali nak cakap, dia nak bagi tahu ini Allah punya kurniaan tau. Tapi dia dah bernazar pada Tuhan supaya menahan diri daripada bercakap. Diam lagi bagus. Menunjukkan dalam hidup, walaupun apa yang dia tanggung tu benda betul tak semua benda kita perlu cakap. Tak semua benda, walau dia betul. Kerana kadang-kadang kalau cakap akan mengundang banyak lagi benda yang tak berapa elok selepas pada tu. Itu kena ingat kita dalam masyarakat. Tapi jangan pula anak-anak gadis hari ni jadikan tu dalil pula. Dia mengandung, apa ni? Ini semua takdir Allah. Allah menentukan. Kau jangan buat macam tu. Kau jangan. Itu mukjizat Nabi Isa ataupun Siti Maryam. Lu siapa? Semayang 5 hari sekali, tiba kata takdir Allah. Orang sehari 5 waktu, dia 5 hari sekali semayang. Ini semua takdir Allah, tanda kasih sayang Allah. Aduh. Baik. Dan lagi satu perkara yang kita dilarang sama sekali gopoh dalam kehidupan kita adalah gopoh dalam bertanya. Tolonglah jangan gopoh dalam bertanya. Faham tak? Dia bertanya ni bagus. Melayu kata malu bertanya, sesat jalan. Tapi tak apalah, sekarang ni pakai haji wazir. Wes. Bagilah haji, pasal selalu bawa kami ke masjid. Kanan kiri kubur. Elok. Aduh, ikut je lah haji. Haji wes. Nak marah pun tak boleh, kadang-kadang pakai dia juga. Tapi ada perkara dalam hidup, agama tak membenarkan kita ni bertanya secara berlebihan ataupun gopoh nak bertanya. Maksud macam ni, benda kadang tu tak selesai lagi diperjelaskan, ada sibuk tanya, ada siapa lah dulu. Kawan mungkin mana-mana guru baru duk cerita benda tu, dia sebenarnya itu jadi ustaz tak boleh lah. Yang kawan tu tanya tu adalah bab yang akan dijelaskan selepas ini. Boleh sabar tak? Jadi rupanya bukan kata tak boleh tanya, habis tu tak wujudlah rancangan Tanyalah Ustaz. Kan nanti tak bolehlah wujud pula. Dah, boleh tanya, tapi tolong jangan gopoh bertanya. Bagi peluang pada guru kita, dia nak jelas sampai dia kata any question.
Fi ayyi soal, ada apa-apa nak ditanyakan silakan. Dia buka ruang, silakan. Gopoh-gopoh tanya ni perangai tak elok lah, tak apa nak bagus. Dan ingat, ada setengah soalan dalam hidup kadang-kadang tak perlu disoal pun, yang kalau disoal nanti menyusahkan. Dan ini bukan cakap-cakap saya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Orang beriman, janganlah kamu tanya kepada Nabi perkara-perkara yang diterangkan nanti akan menyusahkan kamu. Itulah, tanya lagi. Dia soalan macam tu. Allah Ta'ala soalan nak cakap macam tu lah. Itulah, tanya lagi. Allah, kena buat Kalau kau tak tanya tadi, tak payah buat. Disebabkan kau tanya, kena buat. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Memang ada. Dia ada seorang sahabat ni, dia Nabi sebut, baginda Nabi menyebutkan bahawa ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Nabi kata, sekalian manusia semua, kalian semua difardukan untuk buat haji. Full stop. Itu saja. Kalian semua difardukan buat haji. Dah settle. Fahamlah rukunnya apa, syarat sah batal apa semua, kena ambil tahu, selesai. Mari seorang tu tanya. Apa dia tanya? Aqulu amin ya Rasul. Maksudnya apa? Buat haji tu memang tiap-tiap tahun ke? Dia bertanya apa? Memang kena buat haji tu tiap-tiap tahun ke ya Rasul? Memang tiap-tiap tahun ke kena buat? Nabi pun fasakata. Nabi diam sekejap. Tak tahulah apa yang Nabi fikir. Agaknya benda lah soalan. Kalau kita lah kan apa aku tanya. Nabi pun jawab. Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat lamastata'at. Kalau aku kata ya, jenuh kamu tiap-tiap tahun. Kalau kita punya bahasa lah, tak apalah kau tuan Arab, belakang rumah tu Kaabah. Ni orang Puchong, ni orang Kedah mana, jauh kot. Setara nak pergi tu pun macam-macam prosedur-prosedurnya, musim pandemik ni macam-macam lagi, tamarna lah apa, tawakkalna lah apa lagi. Betul tak? Jadi tak payah tanya kot. Unnecessary question, kata orang Kedah lah ya. Soalan-soalan yang kalau kau tanya tu nanti padan. Tanya lagi. Dulu ingat zaman belajar dulu ya. Saya ingat lagi pensyarah kita lah, pensyarah saya dulu ingat. Habis kelas dah habis dah. Jadi pensyarah tanya, ada apa-apa nak tanya? Silakan. Kalau ada apa-apa nak tanya lagi, kita ada sikit lagi masa. Saya ada masa sikit lagi. Nak tanya apa-apa? Senyap kelas semua. Sebab tahu kalau tanya dia akan jadi drag masa. Barangkali 5 suku kelas tu dah habis, 6 tak settle lagi. Pensyarah tu buka balik pom-pom-pom. Jadi kami semua senyap je lah, tak mau tanya. Kawan nak tanya, diam. Kau tanya nanti kau siap. Mari pula seorang hamba Allah yang begitu taat setia dengan majlis ilmu, duduk paling depan sekali. Maaf nak tanya, hari ni tak ada assignment ke? Hari ni assignment tak ada ke hari ni? Pensyarah tu pun, ya Allah, itu yang saya baru nak sebut tadi ni. Terima kasihlah, tolong ingatkan. Okeylah, kelas, buka balik buku kita. Okey, buka muka surat ini. Okey, saya minta tolong siapkan dalam masa 2 hari ini. Kemudian hari yang next class nanti saya nak tengok semua ya. Siapkan assignment ini, beberapa bab dan juga dia punya perempuan bentangkan depan saya. Tuan-tuan boleh bayang tak apakah nasib budak yang tanya soalan tu? Dikatakan budak tu ditemui tepi sungai katanya. Tak gua kan. Satu kelas dah macam ni dah. Kau ingat kau seorang kajian mana tanya. Itu. Bukanlah kita kata golongan pemalas belajar, tapi ada setengah-setengah tu kalau tak tanya tu lebih bagus dan lebih mengamankan keadaan sebenarnya. Diam je. Tanya pula. Macam dulu kan kita nak buat majlis itu, nak buat majlis ni. Okey, jadi pakaian dia ini. Oh, okey. Kami yang lelaki-lelaki kena pakai sampin tak? Kalau ikutkan tak payah, tapi kalau nak pakai, okeylah saya wajibkan semua sampin. Alamak, yang sampin kau ni ada. Dia cakap biasa sudah, nak pakaian kemas, sampin. Nak sampin. Faham tak? Jadi ingat, tolonglah jangan gopoh dalam bertanya. Fikir panjang-panjang. Aku tanya ni ada tak manfaat untuk semua orang? Ataupun mungkin kan aku tanya nanti ni orang lain jadi huru-hara, pening nanti ya. Fikir panjang-panjang. Jangan gopoh.
Wallahu alam. Cukup setakat ni saja dahulu. Namun sebelum berakhir, maaf ya, saya nak wawarkan juga pada penonton-penonton di Facebook saya lah, khususnya pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM sedang melancarkan program Free Meals on Wheels, yang mana dia macam food truck bagi mana-mana para penyumbang-penyumbang yang nak menyumbang, nak bersedekah. Boleh saja, kerana truk-truk ni nanti hasil sumbangan anda akan disalurkan kepada golongan asnaf yang terlantar, sakit, dan juga yang golongan yang kita sebut pergerakan dia terbatas. Dia kena kerja, dia tak boleh ke mana-mana kan, dia kena duduk situ. Jadi nak buka puasa kadang dia makan pun apa yang ada je lah. Jadi golongan macam ni kesian, kita nak kena bantu juga. Jadi siapa yang berminat untuk nak menghulurkan sumbangan, ada link kita sediakan di ruangan caption buat penonton-penonton di luar sana ya. Wallahu a'lam. Buat semua warga surau Nurul Iman, semoga Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita dan Allah Ta'ala rezekikan kita dapat bertemu dengan malam 1000 bulan, malam Al-Qadar, dan pemburuan itu akan berhasil andainya kita bangun dan kita dirikan di sepanjang malam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang bertuah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang akan diredai oleh-Mu dan dimasukkan ke dalam syurga-Mu, khususnya melalui pintu Ar-Rayyan. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, diampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Kurniakan kami kesihatan tubuh badan untuk terus semangat dan cergas untuk melaksanakan ibadah-ibadah di sepanjang Ramadan ini, andai ini Ramadan terakhir buat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada yang berusaha dan tazkir yang disampaikan juga kepada sahabat muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan gereja. Jadi dijemput untuk mengambil sedikit ibadah murid pada malam ini yang baik itu daripada Allah SWT yang kurang itu daripada yang Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat enak.